Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syazwan bin Razali dari TV 888. Ilmu amat penting bagi manusia kerana ia akan menjamin keharmonian, masa depan negara dan sesuatu masyarakat. Perkataan ilmu berasal dari bahasa Arab iaitu bermaksud alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu perkara. Sementara itu, ilmu dari istilah bermaksud mengerti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang satu datang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuklah manusia yang memiliki aspek-aspek lahiriah dan batiniah. Untuk lebih lanjut mengetahui maksud ilmu, kita mendengar pakar-pakarnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuliman bin Ismail. Hari ini saya akan membentangkan tentang ilmu. Sama ada ilmu duniawi atau ilmu akhirat. Ilmu ni dia banyak tau. Dia ada ilmu dunia macam ilmu doktor, ilmu matematik, sains dan sebagainya. Dan ilmu akhirat pula dia macam kita belajar tauhid, tentang fiqh-fiqh, tentang tajwid. Itu ilmu tentang akhirat lah. So hari ni saya akan membentangkan tentang ilmu, sama ada ilmu akhirat dan ilmu duniawi lah. Apa kepentingan-kepentingan dia dalam Islam. Apa itu ilmu? Secara umumnya ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan sesuatu yang berkait dengan bidang ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan pada lazimnya terdapat dalam dua bentuk, iaitu ilmu pengetahuan nyata dan ilmu pengetahuan tidak nyata. Ilmu pengetahuan nyata boleh didapati kebanyakannya dalam bentuk dokumen bercetak, manakala ilmu pengetahuan tidak nyata pula terdapat dalam bentuk idea, minda, amalan harian, pengalaman, memori dan seumpamanya, yang kebiasaannya suka untuk dilihat dengan mata kasar. Dalam zaman moden ini, pengertian ilmu telah disempitkan dan dimodenkan kepada pengetahuan maklumat dan kemahiran sahaja. Dalam pengertian barat moden, ilmu hanyalah merujukan kepada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta. Fakta boleh merujuk kepada perkara-perkara yang boleh dianggapi oleh panca indera zahir dan bersifat empiris. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan panca indera tersebut dianggap bukan fakta dan tidak termasuk dalam bidang ilmu. Mengikut pandangan mereka secara automatik, ajaran agama terkeluar daripada takrif dan ruang lingkup ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan semata-mata. Ilmu merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdapat pada suatu bangsa itu sendiri. Justru Islam mengingatkan tentang hakikat ini menerusi berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Penekanan tentang kepentingan itu dan keperluan menuntut ilmu membuktikan bahawa Islam adalah satu agama yang memartabatkan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya menuntutlah ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam, baik-baik lelaki dan juga perempuan. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahawa menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang penting dan menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. Samping itu, ilmu agama atau ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi benteng yang akan mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ia juga dapat menolak kejahilan dan kebodohan sama ada dalam perkara agama atau dalam mengejar kebendaan duniawi. Pelbagai jenis ilmu keduniaan seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedokteran, ilmu pertanian dan sebagainya dapat membantu kemaslahatan hidup manusia di dunia. Akhir sekali, ilmu adalah salah satu langkah bagi bencana pembangunan negara kerana melalui ilmu sahajalah yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanafi bin Saha akan menerangkan tentang sumber-sumber ilmu dan jenis-jenis ilmu dalam Islam. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu kerana Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dalam agama Islam, terdapat dua sumber utama bagi menuntut ilmu. Sumber pertama ialah Al-Quran dan sumber kedua ialah Sunnah Nabi. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang sumber pertama iaitu Al-Quran. Sebelum itu, saya pasti bahawa setiap orang Islam yang beriman tahu bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandungi kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berbentuk ijmaliyah, iaitu umum. Dengan adanya Al-Quran, banyak tokoh-tokoh Islam terdahulu yang telah berjaya membuat penemuan yang agung dan telah mengubah dunia. Sebagai contoh, Ibn Sina merupakan seorang tokoh perubatan berjaya menemui cara untuk memasukkan ubat ke dalam tubuh badan pesakit dengan cara menyuntik dengan jarum. Selain Ibn Sina, tokoh yang berjaya membuat penemuan yang besar ialah Al-Khwarizmi yang merupakan seorang pakar dalam bidang matematik, geografi dan juga astronomi. Beliau telah berjaya mencipta pakaian yang digunakan dalam bidang astronomi dan trigonometri. Perkara ini telah membuktikan bahawa Al-Quran merupakan sumber ilmu yang lengkap dari segi kemahiran dan juga aspek rohani. Kemudian, sumber ilmu yang kedua ialah As-Sunnah. Sunnah dari segi bahasa bermaksud kebiasaan dan dari segi istilah pula bermaksud perkara yang datang daripada Rasulullah SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. As-Sunnah menjadi sumber ilmu yang penting kerana ia menjelaskan maksud kandungan Al-Quran secara umum. As-Sunnah juga membolehkan manusia mempraktikkan suruhan yang terkandung di dalam Al-Quran dengan lebih sempurna. Hal ini kerana manusia jika diberi banyak latihan akan menjadi lebih terbiasa dengan situasi dan perkara-perkara berkenaan. As-Sunnah juga membantu umat Islam membuat keputusan dalam hal-hal yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Baiklah, merujuk kepada sumber-sumber ilmu yang telah saya jelaskan sebentar tadi, ilmu yang terdapat dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Saya akan membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis ilmu ini dari pandangan dua orang tokoh Islam yang terkenal, iaitu Imam Al-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah yang diperkatakan oleh Imam Syafi'i terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian khusus dan bahagian umum. Bahagian umum ialah ilmu Fardu Ain yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap umat Islam. Antara contoh Fardu Ain ialah solat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang berkemampuan dan juga menunaikan haji. Setiap individu wajib mengerjakan amalan Fardu Ain kerana hukum melakukannya adalah wajib. Seterusnya, ilmu khusus ataupun ilmu Fardu Kifayah merupakan ilmu yang tidak mampu dipelajari oleh setiap individu dan hanya golongan yang tertentu sahaja yang mesti mengetahuinya. Fardu Kifayah tidak perlu dilakukan oleh setiap individu, cukup jika terdapat golongan mampu melakukannya. Jika Fardu Kifayah tersebut telah dilaksanakan di sesuatu tempat, seluruh masyarakat setempat tidak berdosa. Sebagai contoh amalan Fardu Kifayah ialah jihad dan menguruskan jenazah orang Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep ilmu Islam yang telah dihujahkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menerangkan konsep ilmu Fardu Ain sama seperti yang telah diterangkan oleh
Imam Al-Syafi'i. Tetapi bagi ilmu fardu kifayah, beliau telah menerangkannya dengan lebih perinci. Ilmu fardu kifayah yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu syariah dan ilmu bukan syariah. Ilmu syariah bermaksud ilmu yang diperolehi daripada para nabi dan tidak bersumberkan akal. Ilmu ini terbahagi kepada 3 kategori, iaitu usul ataupun asas, furu' ataupun cabang, muqaddimat ataupun pengenalan, dan mutammimat, pelengkap. Ilmu usus bersumberkan ilmu Al-Quran dan hadis para nabi. Ilmu furu' ialah pecahan daripada ilmu asas yang terbahagi kepada 2, iaitu berkenaan dengan urusan keduniaan dan berkaitan dengan urusan akhirat. Ilmu muqaddimah pula ialah ilmu alat seperti ilmu perbahasan dan ilmu pemahaman yang diperlukan untuk memahami dan mempelajari Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang dikategorikan sebagai mutammimat pula ialah ilmu nasik dan ilmu dan ilmu khas dan ilmu periwayatan hadis. Selain itu, contoh lain bagi ilmu syariah ialah ilmu kalam. Baik, bagi ilmu bukan syariah pula ialah ia merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan unsur keduniaan, dan ia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu ilmu mahmud, ilmu yang terpuji, ilmu madmum, ilmu yang tercela, dan ilmu mubah, ilmu yang dibolehkan. Bagi contoh-contoh ilmu mahmud, iaitu ilmu yang terpuji, ialah ilmu-ilmu yang biasa dipelajari di sekolah ataupun di tempat-tempat pengajian, seperti ilmu perubatan, ilmu matematik, pertanian, tekstil, politik dan lain-lain ilmu. Ilmu kedua iaitu ilmu madmum, ilmu yang tercela, ialah seperti sihir, azimat, silap mata dan juga nujum. Bagi ilmu mubah, iaitu ilmu yang dibolehkan, ialah seperti ilmu syair yang beradab, ilmu sejarah, ilmu falsafah, ilmu logik dan juga ilmu fizik. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Begitulah penjelasan dan kesimpulan dari pakar-pakar. Saya Muhammad Syazwan, TV 88.